Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Parlimen boleh bersidang paling awal pada akhir Ogos. Berita sepenuhnya. Akhirnya tanda lebih jelas mengenai tarikh pembukaan Parlimen muncul apabila hari ini yang Dipertua Dewan Rakyat Azhar Harun dan juga yang Dipertua Dewan Negara Rais Yatim mengeluarkan kenyataan bersama. Berdasarkan jangkaan kedua-dua mereka, tarikh pembukaan Parlimen itu tidak banyak bezanya dengan apa yang dibayangkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Menurut kenyataan Azhar dan Rais, mereka menjangkakan sidang Parlimen secara hibrid boleh diadakan pada akhir Ogos atau selewat-lewatnya minggu pertama September nanti. Kata mereka, sebelum sidang secara hibrid diadakan, suatu sidang khas perlu diadakan terlebih dahulu pada awal Ogos ini bagi memperincikan hal resolusi berkaitan sidang Parlimen hibrid. Kata mereka, ia termasuklah beberapa pindahan ke atas peraturan mesyuarat, takrif persidangan maya, penyelarasan tanggung jawab ahli Parlimen, serta hal-hal teknikal berkaitan. Sidang itu dilakukan bagi membolehkan ahli-ahli Parlimen mengambil bahagian dalam perincian berkenan. Mengambil kira perkara-perkara ini dan tertakluk kepada keperluan di atas, dijangka persidangan Parlimen secara hibrid boleh diadakan sekitar akhir Ogos ataupun selewat-lewatnya minggu pertama September 2021, kata mereka. Tertakluk kepada MKN dan KKM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong agar Parlimen bersidang secepat mungkin. Menurut mereka, Parlimen Malaysia bersedia bersidang pada bila-bila masa mengikut peruntukan perlembagaan dan peraturan sedia ada. Namun, memandangkan COVID-19 masih dalam fasa pembendungan dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih berkuat kuasa, kata Azhar dan Rais, Parlimen harus mengambil langkah untuk mengelakkan penyebaran wabak dengan mencadangkan persidangan alternatif secara hibrid. Persidangan hibrid itu juga dikaji oleh Jawatan Kuasa Khas Pemandu Persidangan Parlimen secara hibrid yang dipengerusikan bersama oleh Azhar dan Rais. Ia juga dianggotai timbalan-timbalan speaker kedua-dua dewan serta pihak urus setiap Parlimen Malaysia. Bagaimanapun, kata mereka, sedikit tempoh diperlukan untuk persidangan Parlimen secara hibrid dijayakan dengan lancar, termasuk persiapan dalam aspek perundangan, pentadbiran teknikal, perolehan bekalan serta latihan. Jawatan kuasa khas tersebut menjangka bahawa semua aspek perundangan dapat diselesaikan pada akhir Julai sekiranya perkara ini diluluskan di peringkat jawatan kuasa Dewan dan jawatan kuasa peraturan-peraturan mesyuarat, kata mereka. Dengan andaian itu, kata mereka, satu sidang khas Parlimen dicadangkan pada awal Ogos, tertakluk pada syarat Kementerian Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membincangkan perisian tentang persidangan hibrid. Sekiranya cadangan itu diterima, kata Azhar dan Rais, sedikit masa lagi diperlukan untuk Parlimen Malaysia memperoleh bekalan mengintegrasikan sistem persidangan hibrid dengan sistem sedia ada, ujian, pentaulihan dan juga latihan kepada petugas dan ahli-ahli Parlimen sebelum persidangan hibrid dicadang sebelum berlaku hujung Ogos atau awal September. Persidangan hibrid itu dicadangkan melibatkan kehadiran fizikal untuk menepati kehendak quorum, yaitu sekurang-kurangnya 26 ahli Dewan Rakyat dan 10 ahli Dewan Negara. Selebihnya, ahli Dewan mempunyai pilihan untuk hadir secara maya maupun fizikal tertakluk kepada syarat oleh MKN dan KKM pada masa persidangan berlangsung. Polemik kuasa panggil bersidang. Garis masa dicadangkan Azhar dan Rais selari dengan anggaran kerajaan. Muhyiddin pada 15 Jun lalu berkata, kerajaan menjangkakan Parlimen akan bersidang semula apabila negara memasuki fasa ketiga dalam pelan pemulihan negara berkenaan wabak COVID-19. Malaysia akan memasuki fasa itu apabila kes jangkitan harian COVID-19 kurang daripada 2,000 kes sehari, kapasiti unit rawatan rapi mencapai paras mencukupi, dan 40% daripada populasi rakyat divaksin penuh. Kerajaan menganggarkan sasaran itu boleh dicapai pada September. Sehari kemudian, Raja-Raja Melayu menghadiri persidangan khas di Istana Negara, susulan dengan kenyataan Agong yang menzahirkan pandangan Parlimen wajar bersidang secepat mungkin. Tidak lama kemudian, Majlis Raja-Raja mengeluarkan kenyataan berasingan menyokong pandangan Agong. Mereka juga sependapat tiada keperluan untuk darurat dilanjutkan selepas 1 Ogos.
Raja-raja Melayu turut menekankan pentingnya wujud sebuah kerajaan yang kukuh dan mendapat sokongan majoriti rakyat negara ini. Pengkritik mempertikaikan sasaran pembukaan parlimen oleh kerajaan itu sebagai tidak menepati titah Agong yang mahu parlimen dibuka secepat mungkin. Ada yang berpendapat Agong mempunyai kuasa di bawah ordinan darurat untuk memanggil parlimen bersidang termasuk rais sendiri. Bagaimanapun, pakar perundangan percaya Agong masih tertakluk di bawah perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Agong harus bertindak berdasarkan nasihat kerajaan. Peraturan mesyuarat parlimen bagaimanapun turut memberikan kuasa kepada Perdana Menteri sebagai ketua majlis untuk menetapkan bila parlimen akan bersidang sekurang-kurangnya 28 hari sebelum persidangan. Berita terpenuh daripada malaysiakini.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.